Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pertama sekali saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada pensyarah subjek PKES 3072 Program Kesihatan Sekolah iaitu Puan Nur Zahidah binti Muhammad Ali kerana tunjuk ajar dan bimbingan beliau kepada kami bagi melaksanakan tugas yang ketiga iaitu pelaporan projek kesihatan sekolah yang telah dijalankan semasa pengalaman berasaskan sekolah yang ketiga. Tajuk program yang telah kami laksanakan ialah melangkah ke alam remaja. Katakan tidak kepada PRV. Ini merupakan isi kandungan yang ada di dalam pelaporan projek kesihatan kami. Yang pertama iaitu biodata diri, KPBB, pelaporan projek kesihatan dan rumusan. Saya Dalam Azlin Marni Berais, angka giliran 20211223401139. Nombor pengenalan 020208120406. Saya merupakan ketua kumpulan bagi kumpulan ini dan saya akan membentangkan slide 22 hingga 33. Saya Nur Faizatul Akila binti Nur Zaini, angka giliran 202112340146. Saya Syahdatul Nur Manarina binti Zamri, berangka giliran 2021122340152, akan membentangkan dari slide 6 hingga slide 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahdatul Nur Manarina binti Zamri akan membentangkan mengenai KPBB dalam pelaporan program kesihatan sekolah. Saya akan membentangkan dari slide 6 sehingga 15. Yang pertama adalah big idea. Big idea untuk pelaporan program sekolah ini adalah bertindak mengubah masa depan. Hal ini kerana program sekolah yang kami rancang adalah untuk memberi pengajaran ataupun memberitahu kepada murid tahun 6 bahawasanya PDRI-VIH adalah bahaya jika tersilap langkah apabila masuk ke tingkatan 1. Bagi tugasan ini, iaitu tugasan PKES 3072 iaitu program kesihatan sekolah, terdapat hasil pembelajaran khusus. Terdapat dua hasil pembelajaran khusus iaitu HPK2 adalah mengenai pembentangan. Hasilnya adalah menjelaskan matlamat program kesihatan sekolah bagi meningkatkan pemahaman pelajar tentang pendidikan kesihatan di sekolah. Untuk HPK3 iaitu pelaporan projek kesihatan, HPK3 mempunyai dua iaitu yang pertama adalah merancang satu program kesihatan sekolah bagi membentuk masyarakat yang sihat dan membentangkannya di sekolah. Yang terakhir adalah untuk HPK3 ialah membincangkan program-program pendidikan kesihatan sepanjang hayat. Dalam KPPB pelaporan ini terdapat essential question. Essential question dalam pelaporan ini mempunyai 5 iaitu yang pertama, apakah bahan program kesihatan yang boleh ditunjukkan kepada murid. Ini adalah untuk selari dengan matlamat yang utama tadi. Soalan yang kedua adalah apakah jenis model penyampaian yang sesuai digunakan untuk membangunkan bahan tersebut agar murid jelas dengan matlamat yang ingin disampaikan. Yang ketiga adalah apakah elemen yang sepatutnya ada pada bahan program kesihatan sekolah tersebut supaya dapat memberikan kesedaran kepada murid. Yang keempat, sejauh manakah penyampaian bahan program kesihatan sekolah dapat dibangunkan untuk menyedari murid tahun 6 sebelum ke alam sekolah menengah. Dan yang terakhir adalah apakah masalah yang akan dihadapi oleh murid tahun 6 apabila ke tingkatan 1 jika tidak mengambil berat tentang apa yang disampaikan. Seterusnya, dalam KPPB pelaporan program kesihatan sekolah ini terdapatnya model pembelajaran pelajar iaitu MPP yang dihubungkaitkan dengan penghubungan, belajar cara belajar dan aspirasi. Jika dalam perhubungan, mestilah mempunyai kesepunyaan dan merangkai. Maksudnya antara murid dengan guru tu ada interaksi satu sama lain, seperti bertanyakan soalan. Seterusnya adalah belajar cara belajar iaitu metakognitif, maklum balas dan agensi. Maksudnya kalau ada soalan kepada murid, mestilah guru memberi maklum balas ataupun sebaliknya. Dan terakhir adalah aspirasi iaitu jinakan, keperluan dan minat. Mestilah dapat
program yang ingin diajukan mestilah dapat menarik minat murid. Seterusnya, dalam KPPB pelaporan program kesihatan sekolah ini terdapatnya 3E iaitu Adjustment and Assessment Extension. Penerangan akan diterangkan pada slide berikutnya. Untuk A yang pertama iaitu adjustment, iaitu dia melibatkan pensyarah dan murid dalam perbincangan untuk merancang atau membina program kesihatan sekolah. Ini untuk memastikan bahawa program yang dirancang oleh pelajar berkesan atau memberi makna kepada murid yang akan mendengar di sekolah. Yang kedua adalah melibatkan murid tahun 6 yang akan ke alam sekolah menengah kerana program ini berkaitan dengan melangkah ke alam remaja. Hal ini untuk mengendari atau mengingati murid tahun 6 bahawa jika tersilap langkah maka hancurlah masa depan. E yang kedua adalah enhancement. Enhancement iaitu sesi konsentrasi diadakan secara bersemuka agar murid tahun 6 menyedari terhadap bahan yang akan disampaikan. Maksudnya program yang telah dirancang itu dilakukan secara bersemuka lah untuk memastikan apa yang disampaikan mencapai objektif yang telah ditetapkan. E yang terakhir adalah extension. Bagi extension pula, ia perlulah membina bantuan daripada guru, bimbingan dan kaunseling iaitu BNK untuk menjayakan program kerana guru kaunseling lebih mengenali anak muridnya, terutamanya murid tahun 6 lah. So data-data murid tahun 6 ada pada guru bimbingan dan kaunseling untuk diberikan kepada sekolah menengah. Dalam KPPB pelaporan program sekolah ini terdapat kompetensi 6C. 6C tersebut terdiri daripada sasia, kewarganegaraan, kolaboratif, komunikasi, kreativiti dan pemikiran kritis. Bagi sasia pula adalah sasia murid dan guru. Untuk kolaboratif pula adalah bagi program kami kolaboratif di antara pihak IPG dan pihak sekolah, terutamanya bimbingan dan kaunseling dan penceramah daripada agensi luar. Untuk kreativiti adalah kami memanggil penceramah dari luar untuk memberikan ceramah mengenai PDRVIH. Yang terakhir dalam KPPB ini adalah MRP, iaitu yang terdiri pada amalan pedagogi, rangka pembelajaran dan pemanfaatan digital. Bagi amalan pedagogi, reka bertugas pembelajaran mendalam yang merancang pemikiran dan tahap kerumitan. Maksudnya program yang telah dirancang tu mestilah mempunyai reka bentuk pembelajaran yang mendalam untuk menyedari dan mengingati kepada murid bahawa bahayanya apabila tersilap langkah apabila ke alam remaja. Untuk rakan pembelajaran pula adalah pensyarah, rakan sekelas, murid Sekolah Kebangsaan Batu Unjur, guru-guru SK Batu Unjur terutamanya lah untuk saya dan rakan-rakan menyampaikan program tersebut. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan digital. Kami telah menggunakan YouTube untuk menonton beberapa video. Baiklah, ini merupakan pelaporan projek kesihatan. Program yang telah kami laksanakan iaitu program melangkah ke alam remaja. Katakan tidak kepada PDRV. PDRV yang membawa maksud P iaitu pornografi, D dadah, A alkohol, R rokok, V vape, I inhalant dan H iaitu HIV ataupun AIDS. Ini merupakan butiran program kami iaitu bertarikh pada 15 Februari 2023 pada hari Rabu iaitu pada pukul 8 pagi hingga 10 pagi yang bertempat di Dewan Wawasan SK Batu Unjur. Objektif pelaksanaan program ini adalah yang pertama iaitu melahirkan murid-murid sekolah yang bebas dari cengkaman rokok, najis dadah dan juga gejala sosial yang semakin berleluasa dewasa ini serta mengurangkan bilangan murid yang mengambil PDRV. Kedua, mendedahkan murid kepada satu cara pencegahan sebelum ianya menular di dalam kawasan sekolah sehingga ia mempengaruhi murid lain. Dan yang ketiga, iaitu membina generasi yang sebaik mungkin yang turut serta memerangi gejala PDRV. Program ini menyasarkan murid-murid tahun 6 iaitu bagi memberi kesedaran kepada semua murid bahayanya PDRV ini kepada mereka dan memastikan murid-murid mempunyai hala tuju sebelum melangkah ke alam remaja.
Persediaan yang dilakukan sebelum melaksanakan program iaitu yang pertama, menerima taklimat kerja khusus bagi program. Kedua, melakukan perbincangan bagi melaksanakan program. Ketiga, membuat kertas kerja bagi program kesihatan. Dan yang terakhir iaitu membuat persiapan sebelum melaksanakan program. Seterusnya adalah tentatif program ataupun semasa program kesihatan ini berlangsung. Pada jam 7 pagi hingga 7.55 pagi, persiapan tempat akan dilakukan. Murid akan berkumpul di Dewan Wawasan SK Batu Unjur. Pendaftaran murid akan dilakukan seawal 7 pagi dan ini akan dilakukan oleh guru pelatih. Pada jam 8 pagi, ketibaan penceramah bebas Encik Muhammad Razi bin Abdul Samad dari ICK Unggul Enterprise untuk memberikan ceramah berkaitan dengan PDRB. Beliau merupakan seorang yang sangat-sangat berpengalaman dalam memberi ceramah berkaitan dengan PDRB. Pada jam 8 pagi hingga 10 pagi, ceramah PDRB oleh Encik Abdul Razi akan dimulakan. Selepas selesai ceramah, sesi teka-teki dan sesi soal jawab akan dilakukan kepada murid tahun 6. Kepada mereka yang berjaya menjawab soalan ataupun bertanyakan soalan akan diberi sagu hati. Pada 10.15 pagi hingga 11 pagi, selepas selesai ceramah, penyerahan cenderamata akan diberikan kepada Encik Muhammad Razi bin Abdul Samad. Kemudian sagu hati akan diberikan kepada murid-murid yang berjaya menjawab soalan dan bertanyakan soalan. Kemudian, pada jam 11 pagi, majlis akan bersurai. Seterusnya, selepas melaksanakan program, kami akan mengumpulkan semua maklumat dan dokumentasi sekolah ini. Kami akan mengumpul semua maklumat dan dokumentasi program dalam membuat laporan program dan juga kami juga akan membuat post. Kami juga akan melakukan postmortem tentang program yang telah kami laksanakan supaya kami dapat mengetahui kekuatan dan program yang cadangan telah kami jalankan. penambahbaikan yang kami boleh lakukan. Seterusnya, selepas melaksanakan program yang kami lakukan pada masa akan datang akan dijalankan dan dilaksanakan dengan lebih lancar dan lebih baik. Kami akan membuat laporan program dalam bentuk berikut adalah butiran aktiviti yang dilakukan oleh guru pelatih semasa pelaksanaan program kesihatan, iaitu kami sendiri. Yang pertama, guru pelatih atau kami akan mengajukan soalan kesan buruk PDRB kepada murid. Ini adalah dilakukan selepas ceramah selesai. Guru pelatih menjelaskan tentang keburukan pornografi kepada murid. Ini adalah apabila murid-murid bertanyakan soalan kepada kami. Guru pelatih membantu penceramah menjelaskan negatif dada kepada kesihatan. Ini kami telah lakukan bagi murid-murid yang berada di bahagian belakang kerana mereka tidak dapat melihat persembahan PowerPoint dengan jelas. Guru pelatih menjelaskan tentang bahayanya rokok dan alkohol serta vape, menjelaskan tentang inhalan. Guru pelatih menjelaskan berkaitan HIV/AIDS kepada murid. Guru pelatih menjalankan sesi soal jawab atau teka-teki kepada murid setelah selesai ceramah. Dan kami telah membantu dari segi pemberian sagu hati dan cendera hati kepada penceramah bebas dan memberi hadiah kepada murid yang menjawab soalan dengan betul. Berikut adalah kekuatan program yang telah kami lakukan di SK Batu Unjur untuk murid-murid tahun 6. Yang pertama, memberi pendedahan berkenaan PDRB. Melalui program ini, murid didedahkan tentang bahayanya PDRB kepada diri dan murid akan lebih sedar bahawa PDRB ini membawa lebih banyak mudarat berbanding manfaat. Yang kedua, mendedahkan murid kepada satu cara pencegahan. Melalui program ini, murid didedahkan tentang satu cara pencegahan sebelum ianya menular ke kawasan sekolah sehingga mempengaruhi murid lain. Murid juga sedar bahawa PDRB ini akan membawa lebih banyak mudarat dan mereka akan sedar dan mereka perlu belajar cara pencegahan supaya mereka mampu menjadi seorang remaja yang lebih baik pada masa akan datang. Ketiga, menggunakan kos yang rendah. Hal ini kerana program yang dijalankan menggunakan kos dan disediakan oleh pihak sekolah.
yang mana bayaran untuk penceramah bebas disediakan oleh pihak sekolah tersebut. Dan yang keempat, penceramah bebas tersebut mempunyai banyak input-input yang menarik berkaitan dengan PDRV. Contohnya, PowerPoint yang ditayangkan sangat-sangat menarik dan mempunyai banyak-banyak input dan fakta-fakta yang menarik perhatian murid. Bagi kelemahan program ini pula, yang pertama, jumlah murid yang ramai. Jumlah murid yang ramai menyukarkan guru pelatih dan guru-guru yang lain mengawal disiplin murid semasa program berlangsung, yang mana terdapat murid yang masih bercerita semasa program berlangsung, terdapat juga murid yang bergaduh semasa program berlangsung. Yang kedua, tempat yang kecil. Dewan Wawasan SK Batu Unjur ataupun tempat yang digunakan semasa program tidak kondusif kerana gelap, sempit, dan kecil untuk murid dalam jumlah yang ramai. Ini telah memberi kesan kepada kelancaran program tersebut. Yang ketiga adalah masalah tingkah laku murid. Terdapat sedikit pergaduhan antara murid semasa program dijalankan kerana kekurangan pengawasan daripada guru. Hal ini kerana kekurangan guru pelatih dan guru untuk mengawas murid-murid tersebut kerana murid yang terlalu ramai. Yang keempat, kekurangan masa untuk membuat program. Masa yang diperuntukkan untuk membuat program tidak cukup. Hal ini kerana penceramah bebas sampai lewat ke tempat program. Yang kedua, guru-guru yang lain juga lambat datang ke tempat program. Dan yang ketiga, murid lambat menyiapkan pendaftaran menyebabkan program ini lambat berlangsung. Oleh itu, kami telah membuat beberapa cadangan penambahbaikan supaya program kesihatan sekolah yang akan kami anjurkan selepas ini akan menjadi lebih baik. Yang pertama, menukar tempat program. Kami sepatutnya membuat program di dewan yang lebih luas supaya murid lebih selesa. Sebagai contoh, bersebelahan dengan Dewan Wawasan adalah Dewan Bestari, yang mana dewan tersebut adalah lebih luas dan lebih selesa untuk digunakan murid-murid dan guru-guru untuk membuat program. Oleh itu, kami perlulah bijak dalam memilih tempat supaya program dapat dijalankan dengan lebih lancar. Yang kedua, meningkatkan jumlah guru. Meningkatkan jumlah guru untuk mengawas perlulah dan haruslah supaya murid dapat dikawal, disiplin mereka dapat dikawal. Kerana jumlah murid yang ramai perlulah seiring dengan guru, supaya seorang guru boleh menjaga ramai murid. Yang ketiga adalah persiapan tempat. Persiapan tempat perlulah dilakukan dengan lebih awal supaya murid juga dapat bersiap dengan lebih awal. Sebagai contoh, pendaftaran. Pendaftaran perlu dilakukan dengan lebih awal lagi. Dan murid perlulah dikumpul dengan lebih awal lagi. Guru dan guru pelatih perlulah bijak dalam melakukan hal ini supaya program dapat dijalankan dengan lebih baik. Berikut adalah dokumentasi bergambar semasa program dijalankan. Boleh dilihat gambar pertama adalah PowerPoint PDRV yang disediakan oleh penceramah bebas itu sendiri, iaitu Encik Muhammad Razi bin Abdul Samad. Yang kedua adalah Syaidatul Manarina yang menjadi MC dan juga bertanyakan soalan kepada murid. Yang ketiga, gambar ketiga adalah gambar penceramah bebas. Berikut juga adalah dokumentasi bergambar semasa program berlangsung. Boleh dilihat. Inilah rumusan keseluruhan program yang
kami boleh dapati yang mana kesimpulannya P dan V iaitu pornografi, dada, alkohol, rokok, vape, inhalan, HIV atau AIDS lebih banyak membawa mudarat berbanding manfaat. Yang mana pornografi, dada, alkohol, rokok, vape, inhalan, HIV dan AIDS jelas dan terang lagi bersulu bahawa membawa kesan yang negatif dan hanya memberi keseronokan yang sementara manakala memberi kerosakan yang lama. Yang kedua, ia dapat memberi pendedahan kepada murid dan mengajar mereka cara gaya hidup yang sihat. Dan yang ketiga, menjauhi lebih baik dari mendekati, mencegah lebih baik daripada mengobati. Apabila kita sudah rosak ataupun sudah sakit disebabkan oleh PIDARV, kita akan susah untuk sembuh. Oleh yang demikian, mencegah lebih baik berbanding mengobati dan menjauh lebih baik daripada mendekati. Yang keempat, ia dapat membantu murid untuk merujuk pihak yang berkaitan sekiranya mereka mempunyai masalah berkaitan dengan PIDARV. Penceramah bebas telah memberi pendedahan ataupun mengajar mereka cara-cara merujuk pihak yang berkaitan sekiranya mereka mempunyai masalah tersebut. Seterusnya, bina hubungan baik dengan keluarga. Setelah program ini berlangsung, ia memberi pengajaran supaya murid membina hubungan baik dengan keluarga. Ini mengajar mereka dan memberi kesedaran untuk membina hubungan lebih baik dengan keluarga. Dan yang terakhir, hormat serta sayangi diri dan tubuh badan anda. Yang mana program ini mengajar murid untuk menghormati dan menyayangi diri mereka sendiri dan tubuh badan mereka. Berikut adalah lampiran ataupun slide pembentangan program katakan tidak kepada PIDARV yang disampaikan oleh penceramah bebas Encik Muhammad Razik. Berikut adalah link yang mana sesiapa yang mempunyai PowerPoint ini boleh klik kepada link tersebut untuk melihat slide pembentangan program semasa program dijalankan. Berikut adalah kertas kerja ataupun kertas cadangan ceramah motivasi melangkah ke alam remaja kata tidak kepada PIDARV 2023.